Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis yang ketiga. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma qalat fi qissati islami Abi Quhafah radhiyallahu anhu falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah يوم الفتح ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه يقوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كأنها سغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا من شعره رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات مجمع زوائد. Sayyidatina Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam masjid, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil memimpin bapanya Sayyidina Abu Quhafah. Melihatkan mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa tidak biarkan bapamu yang sudah berumur itu di rumah supaya aku yang pergi menemuinya? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ayah saya lebih berhak untuk berjalan datang menemui tuan daripada tuan berjalan pergi kepadanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Sayyidina Abu Quhafah duduk di hadapan baginda. Kemudian baginda menyapu dada Sayyidina Abu Quhafah sambil berkata, masuklah Islam. Sayyidina Abu Quhafah pun terus memeluk Islam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membawa ayahnya, Sayyidina Abu Quhafah, dalam keadaan rambutnya putih seumpama pohon sagamah. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tukarkanlah warna putih rambutnya itu dengan meletakkan inai atau sebagainya. Musnad Ahmad, Tabrani, Majmu'ah Az-Zawaid. Keterangan, sagamah ialah sejenis pohon yang berwarna putih seumpama salji. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ni kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk dakwah dan juga tabligh. Hadis yang ketiga. Hadis daripada Asma binti Abu Bakar. Asma ni anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia ada beberapa orang isteri. Salah seorang dia Asma. Asma ni lah yang ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah ke Madinah, dia yang pergi panjat Jabal Thur tu, Jabal Sur, diikat. Masa tu disebutkan dia mengandung syarat ikat, bawa makanan tu naik beberapa hari. Jadi anak Sayyidina Abu Bakar. Dia menceritakan, Asma ni diceritakan bagaimana Islamnya atuk dia. Atuk dia. Jadi ayah dia Abu Bakar, atuk dia Abu Quhafah. Jadi dia ceritakan bagaimana Islam atuk dia yang namanya Abu Quhafah ni. Kata Asma, dia kata, apabila falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fathi, ketika mana Amul Fathi, selepas Nabi hijrah ke Madinah, berlaku Amul Fathi, perang dengan geng-geng Mekah tahun ke-8 hijrah. Masa orang Islam masuk ke Mekah disebut sebagai Amul Fathi.
Pada ketika itu wadakhala al-masjid. Nabi SAW dia masuk dalam masjid. Masjidil Haram dekat Mekah lah. Kemudian wadakhala masjid ata Abu Bakar bi abihi yaquduhu. Bila masuk dalam masjid dah selesai lah, semua dah dapat kuasai kota Mekah. Nabi berada dalam Masjidil Haram pada ketika itu. Tiba-tiba datang Abu Bakar, ayah dia, bawa atuk dia ni Abu Quhafah. Yaquduhu, dia pimpin. Atuk dia dah tua sangat. Dengan ada riwayat mengatakan matanya pun dah tak apa nampak, dah rabun, tua dah. Abu Bakar tu tua dah, tapi ayah dia lagi dah berumur, dia kata. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nampak dengar dalam masjid tu, nampak Abu Bakar datang bawa ayah dia, Abu Khafar, dia kata halla tarakta syekh fi baiti hatta akuna ana ati fi. Dia kata, wahai Abu Bakar, kenapa kau pergi susah-susah bawa ayah kau yang dah tua datang sini, yang uzur ni? Dia kata, biar dia kat rumah, dia kata. Kemudian Abu Bakar dia kata Nabi, biar aku pergi ke rumah dia. Abu Bakar dia kata, ya Rasulullah, huwa haqqun ayyamshi ilaika min an tamsya anta ilai. Kata Abu Bakar, dia kata, wahai Rasulullah, sungguhnya ayah aku ini lebih berhak untuk datang berjumpa dengan engkau daripada engkau pergi ke rumah dia. Kata Nabi SAW. Kemudian fa'ajlasahu baina yadayhi. Abu Bakar pun dia ambil ayah dia, Abu Quhafah, duduk depan Nabi SAW. Nadab dengan Nabi lah. Kalau dulu Arab tu dia ada style, boleh bertemu lutut, kan. Dia duduk depan Nabi SAW. Kemudian apa yang Nabi buat? Jadi kalau kita boleh faham sini, tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu Islam, sahabat Nabi paling rapat. Dia Nabi, ketika mana Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun tu, orang lelaki pertama Abu Bakar yang beriman. Dia beriman, Nabi dakwah dekat Mekah tu 40 sampai 53, 13 tahun. Bapak dia kafir lagi. Duduk dekat Mekah 8 tahun, ayah dia kafir lagi. 13 campur 8 berapa? 38, 21. 21 tahun dah dakwah Nabi tu. Nabi dah berdakwah, Abu Bakar, ayah dia kafir lagi. Cuba bayangkan, kita duk cerita tentang Abu Bakar hebat ini. Dakwah Nabi, ayah dia kafir lagi. Sampai dia Amul Fatahi tu baru dia dapat. Kalau tidak 13 tahun dakwah Nabi dekat Mekah, Abu Bakar ni takkanlah dia tak ajak ayah dia ni masuk Islam. Kan? Tentulah dia usaha. Tapi hidayah tu milik Allah. Maka apa yang dia buat ni? Amul Fatahi, kemudian duduk depan Nabi SAW, summa masaha sadrahu. Ini skill Nabi nak mengislamkan orang. Benda-benda yang baik tu dia pegang dada. Dia pegang, dia masah, duduk letak tangan dekat dada tu, sapu dada Abu Quhafah. Summa qala, kata Nabi SAW, aslim, masuklah Islam. Itu dakwah Nabi sebut, masuklah Islam. Masa tu dia tak Islam lagi, Abu Quhafah ni, aslim, pegang dada. Islamlah, aslamah, maka Islamlah Abu Quhafah ni. Dia pun sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dia buat penyaksian. Wa dakhala Abu Bakar ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma dia ceritakan, ini suasana dia. Maksudnya satu, kita boleh belajar benda-benda yang baik ini, kita kena letak tangan dekat dada. Kita ada isteri, letak tangan dekat dada, doakan isteri. Tapi buat benda lain, kau nak doa lah, buat benda lain pula jadi dia kan. Letak tangan tu, betul, kita nak doakan benda kebaikan anak kan. Anak letak tangan dekat dia, letak tangan, kita doakan benda-benda yang baik. Jadi itu skill yang Nabi buat, dia ada. Kalau orang belajar perubatan Islam ni, kita ada Ustaz Azri kan. Dia ada strength, dia ada kuasa tangan tu. Dia sampai ada aura dia kan. Jadi Nabi dia buat kaedah dia begitu. Dan diceritakan dalam hadis Asma ni, diceritakan bahawa dia kata dakhala Abu Bakar ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu ka'annaha taqamah. Nak cerita bapak dia ni, Abu Quhafah ni, tuanya atuk Asma ni, dia kata bawa atuk dia tu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kepala dia, rambut tu dah putih semua. Ka'annahu taqamah. Taqamah ni kalau tuan-tuan pergi negara Arab,
Biasa daripada Mekah ke Madinah, Madinah Mekah ke Jeddah tu, dia kanan kiri tu batu je, bukit-bukit batu kan. Bukit batu. Kita nampak dia macam, dia kita nampak batu kan. Batu nampak macam putih gitu je lah, waktu kelabu-kelabu. Tapi sebenarnya kalau kita pergi dekat, kita akan jumpa dari pokok macam pokok lalang lah. Putih-putih, melonggok tu banyak. Sebab itu kalau kita nampak, kalau kita lalu naik bas tu, kita akan tengok kadang-kadang unta tu dia duduk macam makan pada batu-batu. Tengok makan apa, takkan makan batu. Kan? Tapi kalau kita pergi dekat sini, kita akan jumpa pokok. Ni katakan saromah. Saromah ni dia jenis macam warna putih. Kita kata lebih macam lalang lah. Putih, belonggok-longgok, rumpun-rumpun gitu. Pokok saromah. Jadi kepala atuk ni Abu Khurafah ni dah putih semua dah tua, dan ada riwayat mengatakan mata dia pun dah rabun. Maka Nabi SAW diajar kepada Abu Bakar. Dia kata, ayah kamu ni ghayyiru hadha min sya'rihi. Masa tu dia tengah perang, lepas tu nak berlaku ada perang Hunain pula lagi lepas Amul Fatih. Jadi ubah rambut tu boleh, Nabi membenarkan menginaikan rambut, rambut tu boleh diinaikan. Maka ini dalil lah, hujah yang digunakan. Apa boleh kita belajar pada hadis ni? Satu, hadis ini diletakkan di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Kita boleh faham bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia mendakwah ayah dia tadi sampai berapa? 21 tahun tadi kan. Lebih kurang 21 tahun daripada mula dia Islam, ayah dia kafir. Tengok, sabar dia terus dakwah tu dengan penuh sabar, mendidik, membimbing. Begitulah kita dalam kehidupan kita seharian, anak, isteri, kaum, keluarga kita, sahabat, rakan kita. Dakwah ni kena diteruskan dan kena sabar dalam berdakwah. Orang kata, orang keji, orang terima, orang tolak dan sebagainya, itu merupakan lumrah dalam berdakwah. Dan menariknya, kata ada riwayat diceritakan yang berkait dengan inilah, Sayyidina Abu Bakar tu masa dibawa ayah dia Abu Quhafah tu jumpa Nabi SAW. Nabi ada dalam masjid, dibawa, dia tengok, dia kata, aku tengok muka Nabi SAW tu, dia kata, punya sayangnya dia, Abu Bakar ni dia bawa ayah dia, ayah dia kan. Jadi tentulah seorang anak dapat mengislamkan ayah dia, satu benda yang sangat-sangat gembira lah. Ubah ayah dia daripada masuk neraka kepada syurga Allah. Dia kata, aku tengok muka Nabi SAW, dia kata, sayang dia pada Nabi. Dia kata, andai, dia kata, kalau yang boleh aku bawa itu adalah Abu Talib, saudara Nabi. Jadi Nabi ni dia hidup dia dengan, kita tahulah kisah Abu Talib ni, pada kecil sampai besar Nabi semua, tapi akhir tak dapat mengucap, tetap kafir, mati dengan kafir. Dia kata, kalau andai katanya aku dapat bawa, yang aku bawa ni bukan Abu Quhafah bapa aku, tetapi yang aku bawa ni adalah Abu Talib, dia kata, aku dapat mengembirakan Nabi SAW, lebih aku kasihi, lebih aku suka daripada aku bawa ayah aku Abu Quhafah. Itu cintanya Abu Bakar tu kepada Nabi SAW. Ayah dia tak Islam pun tak apa, janji kalau dia dapat mengembirakan Nabi SAW. Apa ada level tahap itu. Sebab bila dia tengok Nabi tu, yelah, kita bawa seronok, tapi dia tengok riak muka Nabi tu, dia terbayang, aduh, kalaulah yang boleh aku bawa ni adalah Abu Talib untuk diislamkan oleh Nabi, alangkah satu benda yang sangat mengembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita fahami hadis ini, itulah dia ranjau dan juga ujian dalam orang berdakwah, diterima dan ditolak. Moga kita terus fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.